Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala murid-murid supaya Allah pelihara kita, ibu ayah kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, guru-guru kita dan seluruh umat manusia di dunia ini terpelihara dan juga sembuh daripada wabak yang sedang melanda di negara kita dan seluruh dunia, iaitu wabak COVID-19. Baik murid-murid yang dikasihi Allah, yang dicintai Nabi Muhammad SAW, kembali bersama Ustaz pada hari ini dalam subjek pendidikan Islam bidang Jawi. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulakan kelas kita baca doa sama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga doa yang kita panjatkan tadi Allah terima dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat apa murid-murid semua? Pandai. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mana kita dapat beramal dengannya. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, gambar apa ni? Ya, pandai. Ni gambar buah-buahan. Okey, Ustaz nak tanya kamu semua. Okey, kamu tahu buah-buahan kampung apa yang kamu tahu? Buah-buahan kampung apa yang kamu tahu? Mesti banyak kan, sebab ada yang duduk kampung ataupun ada yang bila balik kampung. Buah-buahan apa yang kamu jumpa dekat kampung? Okey, ni Ustaz nak bagi dekat kamu semua. Okey, bila kita balik kampung ataupun kita duduk kampung, kita boleh jumpa, yang pertama kita boleh jumpa buah durian, buah mangga, buah manggis, buah langsat, buah cempedak. Bila sebut cempedak ni kan, Ustaz teringat satu pantun. Pantun apa tu? Pantun buah cempedak. Macam mana? Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jodokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Itulah pantun buah cempedak. Ustaz rasa kamu pun dah tahu dah pantun tu. Okey, buah apa lagi? Buah nangka tu adik-beradik cempedak lah. Buah rambutan dan buah pulasan. Dan banyak lagi lah sebenarnya buah-buah kampung yang ada dekat kampung ni, yang perlu kamu tahu. Okey, jadi apa tajuk pelajaran kita pada hari ini yang boleh kita hubung kaitkan dengan yang Ustaz bagikan dekat kamu ni? Pandai. Apa yang boleh tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Kampungku Damai. Jadi dalam Kampungku Damai ni kita nak belajar tentang apa? Mari kita tengok objektif pembelajaran. Baik, selepas pembelajaran kamu semua dapat membaca teks Jawi bertajuk Seronoknya Bercuti di Kampung dengan betul. Yang kedua, kamu dapat menulis sekurang-kurangnya 3 ayat pendek dengan betul. Itulah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita terus kepada objektif yang pertama, iaitu membaca teks Seronoknya Bercuti di Kampung. Baik, Ustaz akan baca terlebih dahulu sebagai panduan kamu, dan selepas ini kamu perlu membaca dengan membuat rakam suara dan hantar di grup WhatsApp. Boleh murid-murid? Baik, murid-murid yang dikasihi Allah, yang dicintai Rasulullah SAW, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seronoknya bercuti di kampung. Itu tajuk teks kita pada hari ini. Ustaz akan teruskan pembacaan. Cuti sekolah tiba lagi. Ibu dan ayah menghantar saya ke rumah datuk di kampung. Saya sungguh seronok apabila tinggal di kampung. Datuk membawa saya berjalan-jalan di sekitar kampung. Selain itu, saya membantu Datuk memberi makanan kepada ayam dan itik. Datuk juga mengutip telur ayam untuk dijual di pasar.
mula kita baca ya. Datuk juga mengutip telur ayam untuk dijual di pasar. Pada hujung minggu, ibu dan ayah datang ke rumah Datuk untuk membawa saya pulang ke bandar. Sepanjang seminggu tinggal di kampung, banyak pengalaman yang saya perolehi. Ni teks yang bertajuk Seronoknya Bercuti di Kampung. Saya yakin kamu semua ada kampung kamu. Yang dah duduk di kampung Labuhan Dagang, inilah kampung kamu, kampung Labuhan Dagang. Okey, jadi mesti kamu ada pengalaman kamu tersendiri, ada aktiviti apabila kamu balik kampung yang tersendiri. Okey, jadi dalam teks ni, ini hanya orang kata sedikit saja pengalaman berada di kampung. Pengalaman berada di kampung sebenarnya luas dan banyak. Okey, jadi untuk teks ini kamu perlu baca, buat rakam suara dan hantar di grup WhatsApp ya. Baik, kita teruskan kepada aktiviti seterusnya. Murid-murid yang dikasihi Allah, yang dicintai Nabi Muhammad SAW, aktiviti seterusnya kita nak belajar menulis kurang-kurangnya 3 ayat pendek dengan betul. Okey, sebelum tu Ustaz nak ulang balik teknik untuk membina ayat pendek. Kamu dah belajar lah, tapi kita ulang balik, ulang supaya kamu ni ingat dan lekat. Sebab apabila kita ulangkan satu banyak kali, dia akan melekat di dalam fikiran kita dan ingatan kita, insya-Allah. Baik, teknik membina ayat pendek. Macam mana kita nak bina ayat pendek? Dia ada 3 komponen. Pertama, komponen A, siapa. Siapa ni boleh siapa? Orang ataupun benda, objek. Contohnya ustaz kat sini, saya. Saya ni siapalah? Saya. Okey. Kedua, kita kena ada komponen apa. Apa ni perbuatan ataupun aktiviti yang dia lakukan. Yang dilakukan oleh siapa ni. Okey, jadi ustaz, contoh dia apa? Bermain wow. Saya bermain wow. Bermain wow tu merupakan aktiviti. Okey, dan akhir sekali di mana? Di mana? Di mana? Okey, jadi di mana ni tempat bermain wow tu. Ataupun aktiviti yang dilaksanakan tu. Di mana? Di kampung. Jadi terbinalah ayat pendek yang mudah kita bina, iaitu saya bermain wow di kampung. Okey, ustaz bagi contoh yang lain untuk kamu yang berkait dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang Kampungku Damai. Baik, yang kedua, siapa ustaz letak nenek? Okey, nenek. Apa menanam pokok bunga? Dan di mana? Di halaman rumah. Jadi senang kan kita nak bina ayat? Ya, sebenarnya senang saja dengan teknik yang ustaz bagi dekat kamu, share dekat kamu, yang boleh kamu praktikkan. Baik murid-murid yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita nak belajar cara menulis. Okey, ustaz bagi satu ayat yang berada di atas satu garisan yang berwarna hitam. Ustaz letak ayat ni warna merah hati sebab supaya kamu nampak garis hitam ni. Okey. Ayat dia, saya bermain wow di kampung. Baik, ustaz nak berikan penekanan dekat kamu semua tentang penulisan beberapa huruf, iaitu huruf ya. Baik murid-murid yang dikasihi Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, macam mana kamu nak tulis huruf ya? Huruf ya kamu perlu tulis jika dia tunggal. Maksudnya huruf ya ni tidak bersambung dengan mana-mana huruf, maka perut dia, perut ya ni, nampak tak anak panah yang ustaz tunjuk ni? Perut ya ni perlu berada di bawah garis. Ustaz tak nak tengok kamu tulis perut huruf ya ni berada di atas garis. Itu merupakan satu kesalahan yang besar dalam penulisan huruf ya tunggal. Jadi kamu kena berhati-hati di situ. Seterusnya ustaz, kita tengok dekat apabila huruf ya itu bersambung dengan huruf. Contohnya kita tengok dekat perkataan bermain ni, ya nun. Okey, kamu nampak ya anak panah yang ustaz tunjuk ni. Jadi apabila huruf ya itu bersambung dengan huruf lain, perut dia tu mestilah di atas garisan, tak boleh berada di bawah garisan.
Jadi begitulah penulisan huruf ya yang perlu kamu praktikkan, yang perlu kamu buat bagi betul. Dan huruf ya, titik dia walaupun dia dalam keadaan tunggal ataupun dalam keadaan bersambung, perlulah titik dia itu berada di bawah garis, tak boleh di atas garis. Itu merupakan satu kesalahan. Jadi itulah cara penulisan yang Ustaz nak tekankan pada hari ini berkenaan huruf ya. Okey, jadi Ustaz harap kamu faham dan kamu boleh praktikkan di dalam penulisan kamu yang Ustaz akan bagi sebentar lagi. Okey. Ini adalah merupakan tugasan kamu dan merupakan aktiviti kamu, yang mana berdasarkan gambar ini, cuba tengok ni gambar apa? Atuk dan cucu di kampung. Ni gambar atuk dan cucu berada di kampung. Baik, berdasarkan ayat perkataan-perkataan yang Ustaz bagi ni, iaitu perkataan ayam dan itik, perkataan atuk dan perkataan bermain. Okey, berdasarkan 3 perkataan ini, Ustaz nak kamu buat ayat pendek. Berdasarkan pengalaman kamu berada di kampung. Contohnya macam mana? Contohnya perkataan bermain tadi kan. Contohnya perkataan bermain. Ustaz buat ayat apa? Ustaz buat saya bermain wow di kampung. Ini merupakan satu pengalaman Ustaz. Ustaz memang pernah main wow pun dekat kampung Lama Dagang ni. Masa Ustaz kecil-kecil dulu, Ustaz pernah main wow. Jadi Ustaz tuliskan, Ustaz bina ayat berdasarkan perkataan bermain. Ustaz buat ayat saya bermain wow di kampung. Itu contoh yang boleh kamu ambil. Tapi kamu buatlah lain, buatlah ayat lain daripada ayat yang Ustaz telah berikan kepada kamu. Jadi Ustaz harap dan Ustaz kira kamu faham tentang apa yang Ustaz berikan tugasan kepada kamu untuk kamu laksanakannya. Tugasan ini kamu bina ayat dan kamu tulis di dalam buku tulis ataupun di atas kertas kosong. Dan Ustaz nak kalau kamu tulis di atas kertas kosong, kamu buat satu garisan. Satu garisan ni, contoh ni satu garisan lah. Kamu jangan tulis dekat atas kertas kosong A4 yang kosong macam tu je. Kamu kena ada, kamu buat satu garisan. Mana yang dah tulis di dalam buku tulis, tak perlu lagi lah, sebab dalam buku tulis dah ada garisan. Okay, Ustaz nak tengok cara kamu menulis itu. Jadi Ustaz kira kamu faham, dan sampai situ saja untuk kelas pada kita pada hari ini. Ustaz ingatkan balik, kita dah belajar tentang macam mana kita nak membaca teks Jawi, iaitu teks yang bertajuk kampung, seronoknya bercuti di kampung. Kemudian kita dah belajar cara untuk menulis huruf ya tunggal dan ya bersambung, dan juga kamu sudah belajar dan ulang balik tentang teknik membina ayat pendek. Jadi sampai situ je saja kelas kita pada hari ini. Jadi moga-moga Allah berkati kehidupan kamu semua dan memberikan kepada kamu semua ilmu yang bermanfaat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.